Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allah Ta'ala itu tak dapat dikenali dengan zatnya, ya, tapi Allah Ta'ala itu dikenali dengan sifatnya. Maka disitulah para ulama kita secara warisan mereka ekstrak keluar daripada Al-Quran dan daripada pengajaran hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah. Jumlah dia banyak, tapi sifat-sifat core, sifat-sifat utama yang ada pada Tuhan yang layak untuk jadi Tuhan, iaitu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada 20. Itu yang kita pelajari, sifat 20. Jadi bila dia tahu tentang sifat-sifat itu, maka dia akan tahu menisbahkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan kewujudan Allah dilihat daripada kewujudan ciptaan ni, kan? Kita tengok pintu bergerak sendiri, tengok pintu bergerak sendiri, kita kata siapa yang buka? Kalau pintu tu buka, mesti ada yang buka. Kita pun keluar, tengok tak ada siapa. Macam mana pintu ni boleh terbuka? Mesti ada yang buka. Bila kita tengok tak ada, kita pun cari, mungkin tadi Pak Gad buka, kemudian dia pun pergi, kita tak nampak siapa yang buka. Tanya dekat security, abang tadi ada buka pintu? Tak ada. Oh, kalau bukan abang buka, siapa yang buka? Mungkin kucing kot. Mungkin kucing yang tolak pintu ni, terbuka pintu. Dia akal kita mesti akan fikir juga macam tu. Ada sesuatu berlaku, mesti ada yang buat. Kewujudan sesuatu mesti ada yang buat. Kucing kot, tanya, abang ada nampak kucing lalu ke apa? Tak ada. Oh, kalau bukan kucing, angin kuat kot. Mesti angin yang buat ni, angin yang sampai tolak pintu ni sampai terbuka ni. Tak ada angin apa-apa tadi, kosong aja, tak ada angin. Jadi akhirnya kesimpulan dia buat ujung tu apa? Ini mesti hantu yang buat. Last kali dia kona ke situ lah. Kalau dah orang pun bukan, kucing pun bukan, angin pun bukan, ada hantu lah ni, dia kona ke situ. Kenapa yang hantu tu, kenapa tak sebut Tuhan? Maksudnya sesuatu yang berlaku, yang menciptakannya adalah Allah. Jadi kalau itu dipelajari dalam ilahiyat, setiap satu-satu sifat tu, bila kita dah belajar sifat Tuhan tu, maka tak adalah orang yang sebut Allah itu tidak hidup dan tidak mati, kan? Kalau dia belajar tentang sifat Tuhan, sifat kita ni makhluk je, kita ni hidup, tapi hidup kita ada mati, ya, tapi hidupnya Allah tak ada mati. Kenapa? Sebab kita hidup ada sebab. Ada oksigen, kita hidup lah. Tak ada oksigen, kita mati. Ada nyawa, kita hidup lah. Tak ada nyawa, kita mati. Ajal belum sampai, kita hidup lah. Ajal dah sampai, kita mati. Ada sebab. Tapi hidupnya Allah tak ada bergantung kepada sesuatu. Kita hidup juga, tapi hidup bergantung dengan apa yang diberi oleh Allah. Kan begitu. Kita melihat dengan mata, antara sifat Allah basar, melihat, tapi melihat ada alat. Tak ada mata, tak boleh tengok. Kita mendengar dengan telinga gegendang rosak, tak boleh dengar, kan? Jadi kita tahu sifat Tuhan itu bagaimana dipelajari, dikenal Tuhan itu dengan sifatnya, yang mana sifat 20 tadi diekstrak keluar daripada Quran dan hadis Nabi SAW oleh para ulama. Diceritakan pada kita qisim yang pertama bab ilahiyat, dah 8.50, kan? Baru cerita satu, panjang ni, kan? Ni insya-Allah kita khabarnya sampai pukul 12, betul lah? Kata ceramah pukul 12, betul? Tak tahulah kalau tuan-tuan larat tunggu, kan? Yang kedua daripada qisim ilmu akidah, namanya nubuwat. Nubuwat ini kenabian. Jadi Allah Ta'ala, sebagaimana kita sebut tadi, Tuhan yang tidak diketahui zatnya, tapi Allah Ta'ala turunkan kepada kita ada perintah dan larangan, ada redha dan ada murka. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang Tuhan kita redha, apa yang Tuhan kita larang, apa yang dia nak, apa yang dia tak nak? Maka Allah hantarkan seorang Nabi. Nabi itu pula, utusan itu pula, Rasul itu pula daripada jenis apa? Makhluk Allah banyak, kan? Jin makhluk Allah juga, malaikat makhluk Allah juga, ya, binatang-binatang makhluk Allah juga.
Jadi utusan Allah yang nak tolong sampaikan kepada manusia kehendak, perintah dan larangan Allah, Allah hantar manusia juga. Namanya Nabi, dengan sifat-sifatnya yang dipelajari dalam ilmu akidah. Kenapa Allah hantar Nabi itu daripada kalangan manusia? Kenapa tak hantar malaikat? Kenapa tak hantar malaikat? Sebab kalau Allah Ta'ala hantar malaikat, Allah tahu dah manusia ni dia cari alasan je. Kan? Nanti malaikat sampaikan, manusia, Allah Ta'ala suruh kamu semayang. Macam mana cara semayang dia? Macam ni lah. Begini syariat dia bagi tahu. Kami tak boleh buat lah. Takkan tak boleh buat? Kami boleh buat. Jadi manusia akan bagi alasan, kamu boleh lah, kamu tak makan, tak minum, tak ada nafsu, tak ada gangguan. Malaikat Allah ciptakan daripada semenjak penciptaan dia, ada yang rukuk tak bangun-bangun sampai hari kiamat. Namanya malaikat rukuk. Kerja dia rukuk. Allah perintah dia rukuk. Sikit dia tak melawan, sikit dia tak ingkar akan perintah Allah Ta'ala. Jadi bayangkan kalau Allah Ta'ala hantar malaikat jadi rasul kita, yang tolong sampaikan apa yang Allah nak kepada manusia untuk buat. Manusia confirm buat alasan. Kan? Bolehlah engkau tak makan tak minum. Kami semayang sikit 4 rakaat je semayang isyak. Pada rakaat kedua kami tewas dah. Rakaat kedua dah doa. Walaupun rakaat pertama angkat takbir Allahu Akbar, masa tengah baca Fatihah dah duk teringat makan. Iyyaka na'budu, ingat budu habis stok kat rumah. Iyyaka na'budu, dia duk teringat budu pula. Jadi payah kita. Ada hawa nafsu, ada syaitan pula, macam-macam benda. Jadi Allah hantarkan Nabi itu daripada kalangan manusia, tapi bukan manusia biasa, ya? Manusianya manusia yang diwahyukan. Qul innama ana basyarun mithlukum, surah Kahfi. Yuha ilayya, katakan aku ni manusia seperti kalian juga, kata Nabi. Tapi yuha ilayya, tapi bezalah sebab aku diberikan wahyu. Allah suruh aku sampaikan. Itu kerja Nabi, itu kerja Rasul. Jadi Nabi tolong sampaikan apa yang Allah Ta'ala nak kepada kita. Maka Nabi itu dihormati, kedudukannya cukup tinggi, agung dalam syariat Islam. Bahkan Allah sebut dalam Quran, wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat sebutan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga syahadah seseorang, dia percaya Allah, dia tak percaya Nabi, Allah tolak. Tak sah. Allah angkat Rasulullah itu dalam syahadah tu, kena dua-dua, menyaksikan Allah sebagai Tuhan dan menyaksikan Nabi sebagai utusan Tuhan. Kan? Dan itu bertentangan dengan konsep yang dipegang oleh orang Nasrani. Orang Nasrani, okey, Allah dia kata Tuhan, tapi ada Nabi yang sama macam Tuhan, iaitu anak Tuhan. Kan? Jadi salah konsep dia. Mana ada pula sama macam Tuhan? Anak Tuhan maknanya Tuhan lah. Tak jadi. Kita syahadah kita pure. Nabi makhluk Allah, Allah cipta, cuma dia special sebab dia tolong bawakan wahyu, nak bagi tahu pada umat supaya umat hidup beragama dan selamat di hari akhirat. Itu tugas Nabi. Berat, bukan ringan tuan-tuan, berat. Ya, maka Nabi menyampaikan kepada kita, kita kenal Nabi itu melalui qisim nubuat, sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, ya, itu dipelajari. Okey. Yang ketiga dalam ilmu akidah, kalau panjang macam ni tak jadi, tak habis kita kan. Yang ketiga namanya ilmu, bahagiannya sam'iyat ataupun ghaibiyat. Sam'iyat ataupun ghaibiyat. Sam'iyat apa maksud? Asal daripada kalimah sama', ilmu yang didengar. Ilmu tu sampai kepada kita, Nabi cerita kat sahabat, sahabat cerita kat tabi'in, ustaz kita cerita dekat kita. Tapi tak ada satu pun daripada kita yang pernah bermuamalah dengan perkara yang disebutkan itu secara zahir. Contoh, tuan-tuan percaya ada malaikat tak banyak dalam masjid ni? Percaya tak? Percaya? Percaya. Pernah nampak? Saya tadi semayang, ustaz, sempit betul.
Kan sempit betul, 3 juta malaikat duduk dalam ni, berimpit-rimpit ni dengan malaikat. Tadi sampai dihimpit-himpitnya saya, Ustaz, tak ada seorang pernah nampak malaikat. Tapi kita percaya tak malaikat ada? Paling kurang kiri kanan, ikut ke mana-mana kita pergi, kita percaya. Kenapa kita percaya? Sam'iyat, kita dengar daripada Nabi SAW adanya malaikat yang banyak menaungi orang yang duduk dalam majlis ilmu, mendoakan keampunan untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kita percaya. Daripada mana datang percaya tadi tu? Dengar aja, tak pernah tengok dengan mata kepala sendiri, tak pernah rasa pun, kan? Tak pernah rasa pun. Nabi sebut dalam satu hadis, bila Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu kata, aku dah jadi munafik sebab bila duduk dalam majlis ilmu dengan Nabi, aku menangis, takutkan neraka, rindukan syurga, balik rumah main dengan anak isteri, hilang, lupa habis apa yang aku ada dalam majlis ilmu tadi. Aku lara, aku buat macam, aku ni munafik, kata Hanzalah. Jumpa dengan Abu Bakar kata, kalau macam tu keadaan kamu, aku pun 2 kali 5 juga. Jadi kita sama-sama munafik. Jumpa Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata, kalian hendaklah kekal dalam keadaan tersebut. Maknanya lazimi juga kepada majlis tu. Pergi duduk ulang-ulang tak apa. Yalah, majlis ilmu bukan nak duduk kat masjid 24 jam, tak. Hujung hadis tu Nabi kata apa? Sa'ah fasa'ah ya Hanzalah. Ada masa kamu di masjid, ada masa kamu balik rumah main dengan anak, ada masa kelang kabut pergi kerja, cari duit, nak makan, kan? Sa'ah fasa'ah. Masa ini untuk ini, masa dunia untuk dunia, masa akhirat untuk akhirat. Tapi kalau kamu kekal dalam keadaan itu, iaitu melazimi kepada majlis-majlis ilmu, Nabi kata apa? La safahatkumul malaikah, akan bersalaman dengan kamu, akan para malaikat, walaupun kamu berada di pasar, walaupun kamu berada di jalanan, walaupun kamu berada di mana-mana, malaikat duk salam dengan kamu. Itu hadisnya, hadis sahih. Nabi sampaikan kat kita, kita dengar dengan telinga kita. Hari ni saya cakap dengan tuan-tuan dengar hadis tu. Tuan-tuan percaya tak malaikat salam? Ada pernah salam dengan malaikat? Tak ada. Tapi kita percaya tak? Kita percaya. Sebab apa? Sam'iyat. Akidah kena pegang betul. Ini Nabi sebut, kita percaya. Walaupun tak pernah rasa salam dengan malaikat, walaupun tak pernah jumpa, walaupun tak pernah nampak, kita percaya. Itulah akidah. Tak payah tunggu ada dalil. Saya kena tunggu rasa lah, tangan saya tiba-tiba ada rasa berangin, tiba-tiba keluar cahaya, baru saya percaya ada malaikat. Tak lah. Akidah tu dengar dan terus percaya. Dosa pahala tuan-tuan percaya tak? Pernah nampak tak? Ke ada boleh cek online? Bulan ni statement sampai, cek buka, mak banyaknya pahala. Ni boleh 2 bulan tak semayang. Sampai statement kan? Sampai statement banyak betul pahala, kan? Yang tengok banyak pahala tak pula, yang tengok banyak dosa habis terus, lemah semangat terus. Yang ini aku nak cover macam mana pula ni, dosa banyak. Kita percaya ada dosa pahala, tak pernah tengok, tak pernah tengok. Daripada mana percaya? Sam'iyat, ya, dengar dan percaya. Sebab tu namanya ghaibiyat juga, perkara ghaib. Memang ghaib daripada pandangan kita dan pengetahuan kita, tapi kita percaya. Okey, itu bahagian yang pertama. Ilmu yang perlu diketahui sebagai ilmu fardu ain setiap orang. Kenal Tuhan, kemudian kenal Nabi, kemudian beriman ataupun percaya dengan perkara-perkara ghaib yang sampai beritanya kepada kita. Jadi tak jadi isu kalau kita dah belajar. Nabi pernah sebut, Nabi kata dalam kubur ni ada orang yang disebut oleh para malaikat. Kan antara soalan kubur tu ditanyakan, didatangkan, dihadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki saja. Lelaki. Setiap daripada hamba-hamba Allah nanti akan diperlihatkan. Ni siapa ni? Dalam hadis sahih disebut, riwayat Bukhari, ma yuqal an hadzal rajul. Ni kamu nak kata apa laki ni? Laki ni kamu nak kata apa dia ni? Orang yang dunia ni dulu dia beriman, dia percaya, dia ikut syariat yang Nabi bawa. Dia kata fayaqulu huwa Muhammadun salasan. Ini Muhammad, ini Muhammad, ini Muhammad. 3 kali dia sebut. Apa kata malaikat?
6 salihan. Tidur relax. Kamu tenang saja. Tunggu nanti dekat-dekat kiamat aku kejut. Tidur 6 salihan. Tidurlah kamu baik-baik. Dia dapat jawab. Sebab apa? Dunia dulu dia ikut Nabi. Dia kenal Nabi walaupun kita tak pernah mimpi jumpa Nabi. Walaupun kita umat 1400 tahun ke belakang daripada Nabi. Tapi kita semayang sebagaimana Nabi semayang. Kita puasa sebagaimana Nabi puasa. Kita baca Quran yang turun pada Nabi. Kita bersedekah sebagai anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya apa yang Nabi suruh kita percaya. Masakan tidak kita kenal insan itu? Dalam hadis tersebut, wa ammal munafiqu ataupun wa ammal murtabu. Adapun orang yang ragu. Dunia ni dulu walaupun dia pernah tengok Nabi tapi dia ragu. Contoh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang yang hidup dengan Nabi tapi dia ragu, ni betul ke apa yang Muhammad bawa ni? Dia nak suruh kita tinggalkan berhala nenek moyang kita. Ini orang gila, ini ahli sihir. Kan itu yang disebut kepada Rasulullah. Wa amal murtabu, orang yang ragu, hidupnya ragu dengan Nabi. Apa yang dibuat oleh para malaikat mengazabnya. Dia bila ditanya, ma yuqal an hazar rajul, dia tanya juga, ni apa kamu nak kata laki ni? Maka laki tadi tu ataupun jenazah tadi tu dia akan jawab, dia akan jawab apa yang orang waktu tu jawab. Kalau orang kata ahli sihir lah jawapan dia. Kalau orang kata dia orang gila lah jawapan dia. Maka apabila jawapan yang sebegitu, diazab orang tu dengan azab yang pedih. Ini hadis. Azab kubur dan nikmat kubur itu benar. Datang orang akhir zaman, dia kata azab kubur tak ada. Sebab tak pernah nampak pun. Elok-elok je. Dah mati jadi tanah, habis. Tak ada pun azab kubur. Ini sesat. Ini jauh daripada ilmu yang sebenar. Baik. Itu sama ayat. Yang kedua, kita ambil sikit. Yang kedua, Jibril balik first tadi, hadis Jibril tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, ceritakan pada aku tentang Islam. Nabi jawab, rukun Islam, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamis salat, ita'iz zakah, kemudian saum Ramadan, kemudian tahajjul bait, ini tata'ta ilaihi sabila. 5 itulah, mengucap, semayang, puasa, zakat dan haji, rukun Islam. Okey. Ini fardu ain yang kedua. Namanya ilmu fiqh. Namanya ilmu syariat. Namanya ilmu halal dan haram. Banyaklah nama dia. Namanya ilmu ahkam, hukum hakam. Boleh jadi belakalah nama-nama ni. Dan ilmu syariah ataupun syariat tu maksud jalan. Fiqh maksudnya faham. Jadi tadi kita dah tahu Nabi datang untuk bagi tahu pada kita apa yang dikehendaki dan dilarang oleh Allah, kan? Allah letakkan borderline. Okey, kamu hidup di atas muka bumi ni, aku bagi panduan. Dia letak borderline. Yang ini belah sini boleh, yang ini tak boleh. Tujuan dia nak tengok hamba-hamba patuh ke tak patuh, itu je. Ikut ke tak ikut. Adapun undang-undang memang kerja bos dia gariskan. Kalau saya bos dekat office, ni office saya kan, office saya letaklah undang-undang. Staff saya ada 15 orang. Korang semua masuk kerja pukul 10 pagi. Siapa yang masuk kerja 1 minit potong gaji. Itu undang-undang saya. Sebab apa? Office saya punya. Dunia ni siapa cipta? Allah. Hamba-hamba tu siapa cipta? Allah. Allah gariskan, yang ini aku nak undang-undang kepada kamu. Namanya syariat. Syariat pula tiap-tiap umat berbeza. Ada yang sama, ada yang beza lah. Bani Israel dulu pada zaman Nabi Musa lain dengan waktu kita, kan? Dan syariat sebenarnya yang paling indah sekali adalah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman paling indah, paling senang, paling mudah.
datang bongsu, anak bongsu, datang ujung-ujung, amalnya sikit, pahalanya banyak, masuk syurga dulu. Siapa? Umat Rasulullah. Kita lah. Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Siapa yang naik atas kapal? 80 orang. 900 tahun dakwah, 80 orang. Nabi umur berapa? 63 tahun. Dakwah 63 tahun. Berapa jumlah umat Rasulullah? Daripada 1400 tahun yang lepas sampai hari kiamat. Umat Nabi SAW. Syariat Nabi Musa kan? Kalau berdosa nak buat macam mana? Dalam Quran sebut faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Kamu nak taubat daripada dosa, bunuh diri, baru aku terima taubat kamu. Kena bunuh diri, tuan-tuan. Kita berdosa, semayang taubat, menyesal, janji tak buat lagi dah, berhenti daripada dosa yang kita buat, Allah ampun. Sejarah silam Allah tutup. Itu syariat umat Rasulullah. Baju kalau kena najis, syariat dulu Bani Israel, baju kena najis, mana boleh basuh? Tak boleh basuh. Potong, buang. Tampailah kain lain yang dah terkena najis, tak ada basuhan, melainkan kena dibuang saja. Tak ada, tak pernah dapat pada orang. Susahnya macam mana kena najis macam tu, jenuh. Nah kan? Tapi umat Rasulullah basuh. 3 cara itu dipelajari dalam syariat. Kalau air kencing baby lelaki bawah 2 tahun, renjih je cukup, habis. Kalau najis orang biasa ni, ataupun baby atas 2 tahun apa, semua makan dah campur ni, ataupun orang biasa mutawasitah, hilangkan dengan air mutlak ya, sampai hilang bau, rasa, warna. Itulah dipelajari dalam fiqh. Syariat gitu Allah nak. Kalau kena najis, macam mana nak sucikan? Macam ni. Kalau datang junub, macam mana nak bersihkan? Mandi wajib. Datang haid sampai suci, macam mana nak buat? Mandi. Nak semayang, apa nak buat? Wuduk. Wuduk tu nak apa benda yang nak dibasuhnya? Wuduk kan? Basuh bahu ke? Basuh bahu. Batal wuduk, kentut keluar angin kot belakang, jadi dibasuh belakang. Saya ambil wuduk dah ni. Itu jalan siapa? Nabi tak ajar macam tu. Yang Nabi ajar, kalaupun kamu kentut, bila dah kentut maknanya berhadas. Bila berhadas, macam mana cara nak hilangkan hadas tu? Ambillah wuduk. Cara macam mana ambil wuduk? Sahabat riwayat hadisnya. Aku nampak gini, ayat Quran pun ada kan? Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Basuh muka kamu, basuh tangan sampai ke siku. Itu wahyu yang turun, yang sampaikan kepada kita Nabi. Tolong sampaikan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada perintah dan larangan. Baik. Jadi hukum fiqh terbahagi kepada 4. Yang ini kalau nak syarah, tu saya kata sampai ke 12. Kan tak apa, kita ringkaskan saja. Daripada tadi ustaz ringkas, macam tak ringkas je. Okey, yang pertama ibadat. Rubuk yang pertama terpecah 4 tadi, ibadat. Ibadat ini datang untuk kawal quwwah, apa namanya dia panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akliyah. Manusia ni dia Allah bagi akal. Kalau akal dia tak dipandu, dia merewang. Jadi cara ibadat tadi Allah bagi panduan. Kalau tak pegang dengan panduan wahyu tadi, maka orang dia nak menyembah Tuhan, dia akan sembah dengan cara yang dia fikir-fikirkan saja. Tengok sajalah agama-agama yang ada atas muka bumi, kan? Itu agama yang hanya dipikir dengan akal. Kita percaya adanya semangat laut. Jadi untuk kita masuk dekat laut ni, untuk keselamatan kita, Tuhan laut yang jaga kita, maka kita sembelih kambing seekor, boh atas daun pisang, letak ni, hanyutkan ke laut. Jadi nanti kita akan selamat ketika mana kita berjalan di laut. Itu ibadah. Dia punya ibadah lah. Tapi daripada mana datang tu? Ada Nabi ajar, ada Quran bagi tahu kena buat macam tu? Tak ada. Maka dia fikir dengan akal dia yang sempit. Maka agama bagi kita panduan. Okey, Tuhan minta kamu ibadah, hambakan diri kamu kepada Tuhan. Cara dia macam mana? Solat. Maka dalam ibadat itu Nabi ajar macam mana cara solat. Sahabat riwayatkan satu-satu, kami nampak Nabi begini. Ada seorang hadis musik solatuhu tu kan, dia baru masuk Islam, dia masuk masjid,
Dia semayang, lepas semayang datang bagi salam pada Nabi. Nabi kata, pergi semayang balik, tadi tu kamu tak semayang pun. Dia pun semayang balik 3 kali. Pergi balik, Nabi kata pergi semayang balik, itu bukan semayang. Pergi semayang balik, itu bukan semayang. Lastnya baru dia minta, ya Rasulullah, aku tak boleh buat yang lagi baik daripada ni. Maknanya memang aku tak tahu, yang aku faham tu macam ni lah semayang. Lepas tu Nabi ajar, satu persatu Nabi ajar. Kan Nabi kata, angkat takbir, iqra' ma tayassara minal Quran, baca ayat yang kamu mampu baca daripada Al-Quran. Lepas tu rukuk, kemudian hatta tatma'in, sehingga adanya tamakninah. Jadi rukuk bukan rukuk apa nama kita panggil, rukuk spring. Rukuk spring kan, tong tu dia tak sempat melantun terus, tong, itu tak boleh. Dia kena tatma'in, stay rukuk. Kemudian i'tidal, tamakninah juga. Kemudian sujud, tamakninah juga. Sujud dia bukan sujud patuk ayam kan, macam ayam patuk cacing, kepala baru cecah terus angkat, tak jadi. Rukuk tak boleh rukuk spring, sujud tak boleh sujud patuk ayam. Semua dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey, itu ibadat. Cara puasa macam mana? Agama lain ada juga puasa. Dia puasa minum air je, macam orang kecil manis. Dia puasa makan, minum air boleh kan. Puasa makan, itu kira ibadat ke? Tak. Ibadat yang disebut puasa tu bulannya Ramadan, ya. Kalau dia buat puasa lain daripada Ramadan pada bulan Ramadan, pada bulan selain Ramadan, jadi puasa sunat. Itu semua dipandu, kan. Lepas tu puasanya berapa hari? Seminggu straight, lepas tu seminggu buka? Tak. Puasanya daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu detail lah, kan. Pembelajaran fiqh tu, fiqh ibadat. Kemudian zakat begitu juga, ya. Kemudian haji begitu juga. Baik, yang kedua dalam bab fiqh adalah rubuk muamalat. Rubuk muamalat, ada transaksi. Rubuk muamalat ni kata ulama, dia untuk kawal quwwah syahwiyah batniyah. Manusia ni Allah Ta'ala cipta, dia ada nafsu perut, dia nak isi perut, nak makan. Jadi bila nak makan, kena cari makan. Cara cari makan tu Allah Ta'ala bimbing. Bukan boleh makan merata, jumpa babi sapu, kan, tengok arak sapu. Dah Allah letak borderline. Okey, yang ini halal, boleh ambil, yang ini jangan ambil. Tapi manusia ada sebahagiannya taat. Bila dia tahu agama kata boleh, dia ambil. Bila agama kata tak boleh, dia tak ambil. Muamalat lah. Hukum rasuah, hukum judi, hukum mencuri, hukum hak tu semua masuk dalam muamalat. Nak niaga, ada riba ke tak ada riba, semua dia ambil tahu. Allah Ta'ala bagi panduan dia dah, bagi belaka dah panduan dia. Okey, itu dipelajari dalam fiqh muamalat. Yang ketiga namanya fiqh munakahat. Fiqh munakahat. Munakahat ni hukum hakam nikah kahwin lah. Ni hukum hakam nikah kahwin. Manusia ni dikurniakan Allah quwwah syahwiyah farjiyah. Dia ada nafsu daripada sudut kemaluan dia, ingin berhubungan badan, ya. Maknanya laki dengan perempuan, suami isteri lah. Tapi bila dia berkeinginan untuk tunaikan nafsu dia kepada perempuan, boleh tengok tepi jalan, rasa berkenan, jalan, kan, terus-terus begitu je, bersetubuh di tepi jalan. Itu berlaku bila mana? Akhir zaman. Nabi sebut dalam hadis, ya. Akhir zaman itu orang berzina di tepi-tepi jalan saja. Sampai Syekh kata apa? Syekh kata orang paling baik waktu tu, kalau orang yang paling kira paling siqah, paling soleh lah pada waktu tu, nanti dia nampak orang berzina di tepi jalan, dia cuma boleh cakap macam ni je, cik boleh buat tepi sikit tak, saya nak lalu. Itu orang paling baik lah waktu tu. Maknanya orang paling baik pun nampak juga tepi jalan, berlaku di mana-mana. Kita sekarang ni belum sampai lah level tu, dak lah tepi-tepi jalan, walaupun bibit-bibitnya dah ada lah, walaupun tak tepi jalan, tepi diri kita, tepi tangan ni, tang ni, mana-mana pun ada dah. Kita tengah buka apps ni,
cek waktu solat ni. Tengah buka apps cek waktu solat, keluar pula iklan kecil tepi tu, orang pakai bikini. Cek app waktu solat pun nampak orang telanjang. Fitnah akhir zaman. Memanglah kita tak nampak lagi macam Nabi sebut tu, tapi dia punya bibit tu dah ada kan. Tinggal waktu tu iman kita pula lah, nak cek waktu solat ke nak tekan lagi gambar tu bagi besar. Itu lagi masalah. Baik, jadi munakahat, nikah kahwin, ada syarat dia. Inginkan perempuan, okey, cari 5 tadi siswa kan, rukun nikah. Dia pelajarilah nak menikah. Bila nak menikah, kenalah belajar rukun dia. Ada suami, ada isteri, ya, kemudian ada wali, kemudian ada saksi, kemudian ada akad. Selesai. Lepas termetrai, barulah dia boleh bersetubuh dengan perempuan tersebut, baru boleh nikah, baru boleh kahwin. Agama bagi panduan, bukan boleh ikut suka je. Saya minatlah ada seorang ni, dia adik-beradik dia perempuan belaka 5 orang, saya nak kahwin 5-5 daripada kakak sampai adik. Dia ikut suka dia je. Tengok apa agama kata dulu. Mana boleh himpun adik-beradik sekali, tak boleh. Salin tika boleh. Orang Melayu kita panggil salin tika. Dia kahwin dengan kakak, kakak mati. Kakak mati, ambil adik. Adik mati pula, ambil adik lagi. Adik mati lagi, ambil adik lagi. 5-5 dia kahwin, boleh lah. Tak boleh kumpul dalam masa yang sama. Itu syariat. Okey. Dan yang keempat adalah fiqh jinayat. Fiqh jinayat, fiqh undang-undang Islam. Kerana hamba-hamba Allah, manusia-manusia ni dia ada quwwah ghadabiyah. Dia ada kemarahan, dia ada keliaran, kebuasan dia. Dia punya rasa untuk mempertahankan hak. Jadi kena dipandu. Orang datang maki kita, kita ambil parang tikam. Boleh gitu? Kita marah dia, ambil parang tikam. Mana boleh? Nyawa orang Islam, hatta nyawa orang kafir pun yang tidak memerangi kepada kita, bukan boleh suka-suka hati pergi bunuh. Salah mengaji jadi ISIS. Salah faham konsep jihad. Pasal apa? Tak mengaji fiqh jinayat, tak faham konsep jihad. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hukum-hukum yang 4 ni dipanggil apa nama, ilmul hal. Setiap daripada kita ni fardu ain. Ilmul hal ni wajib kepada kita waktu bila untuk kita dalami ilmu-ilmu ni, waktu kita berhadapan dengan ilmu-ilmu tu. Contoh tuan-tuan, contoh ni kita dah masuk Rejab. Tadi pun imam doa dia, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 2 bulan lagi, Rejab, Sya'ban, lepas tu masuk Ramadan. Ramadan kita kena puasa. Kita dah nak masuk bulan Ramadan, wajib kita tahu hukum hakam Ramadan, sebab kita nak masuk bulan Ramadan. Kalau tak ada nak puasa, tak ada wajib tahu. Bila nak kena puasa, maka wajib dia ambil tahu. Sama macam tadi, muamalat. Kalau orang tak ada terlibat dengan apa-apa transaksi, dia tak wajib ambil tahu tentang muamalat. Tapi sebaik saja, contohnya dia nak buka kedai makan, ataupun dia nak pergi buat pinjaman, ataupun dia nak pergi buat urus niaga, pada waktu tu wajib dia ambil tahu fiqh muamalat. Zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar pergi round kedai-kedai. Dia round. Dia adalah KPI dia. KPI dia adalah tanya tentang fiqh muamalat. Ni kamu dah buka kedai ni, jadi tokek kedai ni. Ni ada beberapa benda basic dalam muamalat yang aku nak tanya. Interview. Tak lepas, tarik lesen. Tutup kedai. Pergi kursus dulu. Kursus dia apa? Macam kita sekarang ambil lesen lah. Ambil lesen kan dia requirement kan. Apa-apa lesen yang kita nak ambil tu ada requirement dia. Requirement zaman Sayyidina Umar untuk seseorang buka perniagaan adalah mahir fiqh muamalat. Tak lepas hak soalan-soalan Sayyidina Umar, tutup kedai, pergi kursus dulu. Dah lepas hak tu, baru aku bagi izin untuk kamu buka perniagaan. Zaman kita tak ada lah. Yang berniaga pun masuk mula-mula elok, lama-lama membohong kot sana kot sini, rasuah masuk ni. Habis halal haram pun tak kira ambil. Jadi susah. Okey.
Munakahat macam tu juga. Orang yang dia kalau dia niat saya ni memang tak nak kahwin sampai bila-bila lah Ustaz, biarlah saya mati membujang, tak apa, tak wajib dia ambil tahu hak suami pada isteri, hak isteri pada suami, hak pendidikan anak-anak. Dia tak niat langsung nak kahwin, tak wajib dia ambil tahu tentang munakahat. Tapi sebaik saja dia buat keputusan saya nak berkahwin, dia kena tahu hak suami pada isteri, hak isteri pada suami, hak pendidikan anak-anak, hak nak bagi pada mak ayah, nanti bila nak mati faraid pada siapa pun. Bukan senang, kan? Fiqh jinayat sama juga. Fiqh jinayat, kita tak duduk jadi qadi, kita tak duduk jadi hakim, kita tak duduk jadi penggubal undang-undang. Tak ada wajib kita tahu apa hukum nak dilaksanakan pada orang yang buat salah begini. Tak ada kewajipan. Kewajipannya pada orang yang melaksanakan. Jadi umara kena ambil tahu apa yang berlaku dalam agama bila seseorang laksanakan. Dalam tu dia belajarlah hududnya, qisasnya, ta'zirnya, dia pelajarilah dalam tu untuk para umara yang nak melaksanakan hukuman tersebut. Kalau tak ada wajib lah. Kita takat guru Quran, ngajar kampung, ngajar alik bata kan. Awak tahu tak hukuman qisas ni dalam agama dia nak kenakan macam mana berkenaan? Saya tak tahulah. Kalau saya tahu pun bukan saya yang nak pergi potong tangan orang yang mencuri tu. Kita tak boleh buat. Hatta kita tahu dia mencuri, mencuri, main sini, ambil pisau kita kerat. Tak boleh, bukan kita yang laksanakan, umara yang melaksanakan. Jadi jelas kan? Jelas. Itu namanya Imam Ghazali kata ilmul hal. Dan yang ketiga, tutup dah 9.20 dah. Yang ketiga ni sebenarnya memang boleh buka satu kelas lagi lah. Nama ilmunya ilmu ihsan. Yang ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan, bagi tahu aku pasal ihsan. Nabi sebut anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yara. Ihsan ni kamu sembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Maknanya hati yang dibawa bersama-sama dengan ibadah. Ihsan ni pelengkap kepada dua tadi. Akidah dah kenal Tuhan, Tuhan suruh semayang, dia pun semayang. Tapi semayang yang dia sembah Tuhan tu tak ada ruh, kosong, tim kosong. Yang tadilah angkat takbir, Allahu Akbar. Bau-bau jamuan malam ni kalau tak merebuih laksa. Tengok bau-bau ni. Tahu-tahu je imam bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia jaga, fiqh dia jaga tu. Rukuknya ada tomak nina, bacaannya elok, dia jaga. Tapi hati ke mana? Langsung. Jadi yang roh tadi dipelajari di mana? Ilmu ihsan. Nama lain dia ilmu tasawuf, nama lain dia ilmu akhlak, nama lain dia ilmu adab, nama lain dia tazkiyatun nafs, cuci hati. Cuci hati. Jadi ilmu ni pentinglah, diringkaskan kepada tiga. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Takhalli, buang dulu yang buruk-buruk, busuk-busuk punya penyakit hati ni. Hasad, dengki, riak, takabur, sum'ah, apa pun benda tu, tujuan ilmu tasawuf tadi buang hati yang kotor. Lepas hati dah bersih, cawan dah cuci cantik, buh air sirap, hiaskan dia dengan akhlak yang mulia, sabar, syukur, redha. Itu masuk. Dah lepas masuk tu barulah dia tajalli, baru dapat capai hakikat. Hakikat tu hakikat orang yang kenal Allah, dia sembah Allah dengan ruh dia. Kan? Jadi saya simpulkan sebagai penutup, yang ketiga ini dia perlu seiringan dengan yang kedua. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang mendalam fiqahnya, maknanya sampai khilaf-khilaf mazhab, belajar fiqh dalam-dalam tapi tidak bertasawuf, maka telah jadi fasik dia. Ngaji fiqh tak ngaji tasawuf, jadi fasik. Fasik ni apa tuan-tuan? Ahli maksiat. Pandai fiqh pun boleh jadi ahli maksiat ya.
Waman tasawwafa, siapa yang ngaji tasawuf saja, walam yatafaqqah, tak lalu ilmu syariat, faqad tazandaq, jadi zindik dia. Zindik apa tuan-tuan? Zindik adalah kafir, tapi kafir yang tanpa sedar. Lagi bahaya sebenarnya daripada kafir yang asli. Kafir tanpa sedar ni, dia anggap dia dah capai maqam yang paling dekat dengan Tuhan. Maksudnya, aku ni orang yang paling kenal Tuhan, walhal sudah jadi kafir, wal'iyadzubillah. Dan Imam Malik kata, siapa yang gabung dua-dua, ngaji syariat, amal syariat, lepas tu dia hias syariat tadi dengan ruh tasawuf tadi, faqad tahaqqaq, itulah orang yang capai hakikat. Contoh yang pertama tadi tuan-tuan, apa dia? Contoh yang pertama tadi, belajar fiqh tak mengaji tasawuf boleh jadi fasik, ahli maksiat. Contoh, dia bela kambing. Kambing ni kalau bahagian zakat 40 ekor, zakat sekor. Bela kambing 40 ekor, zakat sekor. Jadi dia tengok, aku ni nak kena keluar zakat sekor ni, hukum fiqh ni kata begitu. Dekat-dekat nak cukup haul tu, dia pun panggil isteri dia, yang ni ai sayang, sebab ai sayang kat you, ai hadiahkan kat you 5 ekor lah. Jadi kambing dia tinggal 35, dia kena zakat lah. Dia tak wajib bayar lah, pasal tak cukup 40, tak cukup haul. Dekat-dekat nak cukup haul, dia hadiah kat bini dia. Tak berapa lama bini dia cakap balik, yang sebenarnya ai pun sayang kat you juga, ni ai hadiahkan lah 5 ekor ni pada you. Dapat balik ke dia, tapi 5 ekor tu haul baru. 5 ekor tu haul baru, tak masuk haul yang ini. Orang pandai fiqh ni yang boleh fikir ni. Jadi wajib ataupun dia keluarkan tak zakat sekor tadi? Dia tak keluarkan pun. Dan daripada segi fiqh memang dia tak wajib keluarkan zakat tu. Tapi ceritanya membohong Allah Ta'ala. Macam Allah tak tahu yang asal-asal tu dah cukup dia. Dia buat helah kona-kona pakai ilmu fiqh untuk mengelak syariat. Tak jadi ahli maksiat, jadi ahli maksiat lah kan. Itu orang pandai fiqh, tak ada roh tasawuf. Kalau roh tasawuf dia, aku ni alhamdulillah, kambing aku ni Allah Ta'ala bagi sihat 40 ekor, jaga elok, rezeki daripada Allah, rezeki ni Allah bagi sampai apa berkembang biak 40 ekor ni, adalah satu bahagian orang miskin, zakatlah sekor. Tasawuf kerana Allah. Yang kedua lagi bahaya. Yang kedua tu, dia bertasawuf tapi tidak bersyariat. Terus mengaji kitab hikam, Bidayatul Hidayah tak pernah kenal kan. Kitab Imam Ghazali, Ihya hak ni, bagi ini geng-geng korang solat ni kulit. Kita tak pakai lah. Kita ni dah capai maqam, dah capai maqam, solat kita pakai niat je ya. Sebab yelah, korang-korang punya solat ni kulit je lah kan, kita dah sampai isi. Seorang sahabat saya kata apa, geram punya pasal kan, dia kata, hang tahu tak, benda yang kulit saja tak ada isi ni satu benda lain semua ada kulit. Sebelum capai isi, mana semua kulit kan? Jadi memanglah nak capai hakikat tu memang kena syariat dulu. Semayang dulu, indahkan semayang, baru tasawuf tadi, roh dalam solat tu baru sedap. Dia terus nak ambil isi, kulit tak mau. Dia kawan ni geram punya pasal, dia kata, hang tahu tak, satu benda je yang terus isi tak ada kulit ni, apa dia? Najis lah. Mana ada kulit? Terus yang lain semua kulit. Nak makan durian kena buka kulit. Kita pun isi daging kulit dulu, semua kulit. Satu benda tak ada kulit. Itulah benda tu kan. Jadi susah. Macam mana boleh jadi zindik dia? Sebab dia merasakan, aku dah capai makam kenal Tuhan. Dan bila dia kata yang dah kenal Tuhan ni tak perlu lagi untuk solat, solat sudah tidak wajib bagi kami, maka dia mengatakan tidak wajib kepada sesuatu yang Allah wajibkan, maka telah keluar dia daripada agama tanpa dia sedar. Dalam keadaan dia rasa dia orang paling dekat dengan Tuhan. Imam Malik kata dah jadi zindik dia. Tapi beza dengan ahli hakikat. Ahli hakikat yang kadang-kala mereka ni sebut juga ayat-ayat macam itu. Contoh, saya ni sudah tidak merasakan lagi solat itu wajib. Dia sebut tu gitulah.
Tapi bila diperhati semayang malam dia ni dekat 30 rakaat ni, dia kata dia dah tak wajib solat, tapi semayangnya masya-Allah rawatib tak pernah tinggal. Kan semayangnya sempurna, jadi imam elok. Macam mana dia kata semayang tak wajib? Di situ kita dapat tahu ini betul ahli hakikat. Dia kata apa? Kami bukan macam kalian yang menganggap solat itu beban. Kewajipan tu memang satu beban. Kita rasa beban kan? Kita tengah buat kerja apa yang kita buat, tiba-tiba dengar azan. Maghrib dah. Allah, tadi baru semayang asar. Maghrib dah pula. Maghrib lah pula tu. Seruan untuk solat tu dia rasa seronok ke dia rasa beban? Beban. Maknanya kita tak capai lagi makam hakikat roh pada solat tadi. Lazatnya pada solat tak rasa. Tapi orang-orang yang macam ni, wali-wali Allah ni, yang semayang sampai 100 rakaat ni, dia kata apa? Kami dah tak rasa wajib dah solat. Pasal kalau wajib rasa beban. Bagi kami solat ni macam ikan dengan air. Ikan kalau tak ada air mati. Kami kalau tak ada solat, kami tak mampu hidup. Kami tak rasa langsung solat tu beban. Bahkan lepas solat fikir pula, bila pula nak solat? Bila pula nak solat? Itu kan. Dan Imam Malik simpulkan, cantum dua-dua. Ngaji fiqh elok-elok, belajar solat, jaga sah batal, rukun, syarat, sunat. Tengok pembelajaran fiqh yang 4 tadi. Lepas tu serikan dia dengan akhlak, dengan tasawuf, dengan adab, maka akan capai hakikat kepada syariat yang didasari kepada siapa kita buat, kerana siapa kita buat. Semua kerana Allah, semua kerana nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau betul flow dia tu, settle yang fardu ain untuk setiap kita tu, insya-Allah akan terpelihara setiap daripada kita daripada ajaran-ajaran sesat yang macam-macam sifat dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semua atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiqh kalau di tempat kita dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, kemudian dengan tasawufnya Imam Al-Ghazali ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi yang membersihkan hati-hati kita daripada kekotoran-kekotoran mazmumah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.